maka yang akan diangkat ialah satu undang-undang yang diluluskan berteraskan kepada wahyu dan kitab atau berteraskan pemikiran manusia. Hak kita duk amal lah ni, hak kita duk ikut lah ni sistem yang berteraskan pemikiran manusia. Jadi lagu ni hukum ini, jadi lagu ni hukum gini. Jadi yang kita duk belajar tauhid di pondok, yang kita duk belajar tauhid dengan ulama, yang kita duk belajar tauhid dengan ni, Allah adalah punca dan sumber segala hukum, hilang terus. Kita buang hak tu, kita ambil sumber hukum kita sekarang, manusia sesama manusia. Sama ada anda nak terima atau tidak, tapi itulah peratusan yang besar yang berlaku di seluruh dunia. Kedaulatan ilahi sudah tak ada. Akibat sistem ini, bila kita dah pisah Allah dengan manusia, pisahkan agama dengan urusan manusia, memang itulah jadi dia. Tapi siapa yang boleh mengembalikan semula bentuk lama, sistem lama? Tak dapat tidak, kita akan terpaksa menunggu wira-wira dan pejuang akhir zaman. Hak kita duk baca banyak hadis, Nabi Isa akan turun, Imam Mahdi akan muncul dan keluar. Tak akan ada dah khalifah baru, sistem pemerintahan baru yang berteraskan keislaman dan keadilan, kecuali yang dibawa oleh pejuang-pejuang tadi. Tapi baki lagi bila tahu demikian, adakah kita nak duduk lagu ni? Usaha kena usaha, perjuangkan kena perjuangkan. Allah tak mau tengok, walaupun kita dah tahu Allah, kalau kita berjuang pun, kalau kita bersungguh pun kalah juga. Kalau kita berjuang pun duduk lagu ni juga, geng-geng tu juga akan angkat, geng-geng tu juga akan penaik. Allah bukan nak tengok menang atau kalah, Allah nak tengok kudrat 4 kerak tulang ini digerakkan. Masa Allah suruh Nabi dan sahabat berjihad, menang dengan kalah nombor 2. Perintah Allah ialah jihad. Bila Allah suruh jihad, naik kuda, angkat senjata, angkat alat-alat peperangan. Hak nombor 2 tu menang atau kalah tak kisah. Allah nak tengok kita bergerak, kita buat tugas, kita buat benda, kita buat tanggungjawab. Tak perlu tunggu sampai mereka muncul untuk selamatkan bumi dan dunia dan selamatkan agama. Kalau kita masih duk peluk tubuh, tunggulah apa yang akan terjadi. Sampai bila pun masalah tak akan selesai. Baik, kembali. Kok mana? Tertinggal di mana dah kita tadi? Okey. Sekarang saya cuba nak pukul berapa dah? Boleh ke ni? Kan orang marah pula nak semayang isyak. Sini on time ni semayang kan? Sikit lagi lah. Bila kita sebut pasal Babylon, sejarah awal Babylon, sejarah awal dimulakan dengan bangsa mana? Tempat yang ada Babylon dimulakan oleh bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria ni ialah satu bangsa yang cukup kuat, cukup bertenaga, cukup tangkas pada waktu tersebut. Tetapi pada tahun 2300 sebelum Masihi, 2300 sebelum Masihi, jiran sempadan dia, jiran tetangga dia iaitu bangsa Semit. Bangsa Semit, bangsa Semit telah berperang dan kita kata menjarah kawasan-kawasan yang banyak dilingkungi oleh pemerintahan bangsa Sumeria. Akhirnya Sumeria kalah, yang menang ialah bangsa Semit. Bangsa Semit ni dia hampir satu rumpun dengan bangsa Sumeria. Dengan bahasa yang mudah, bangsa Semit lah inilah yang mempunyai ras keturunan, yang mempunyai ras pertalian darah, yang mempunyai ras keturunan yang paling hampir dengan bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Tu bangsa Semit. Keturunan dia, ras dia, salasilah dia hampir dengan bangsa Yahudi, hampir dengan bangsa Arab. Jadi raja pertama yang memerintah kerajaan Semit selepas mengalahkan jiran tetangga dia Sumeria ialah Maharaja Sargon yang Agung. Pernah dengar tak Maharaja Sargon? Tak pernah dengar. Tak pernah dengar Maharaja Sargon. Baik, perang berlaku 2300 sebelum Masihi. Dan Namrus lahir 2275 Masihi. Namrus meninggal 1943 Masihi mengikut pandangan sesetengah. Maksudnya Namrus lewat sedikit daripada kerajaan Semit yang diperintah oleh Maharaja Sargon. Sikit saja.
Dan dalam masa yang sama muncul utusan Allah, Nabi Allah, Rasul Allah zaman pemerintahan siapa? Zaman pemerintahan Namrus yang dia bernama Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam. Baik, dalam sejarah ramai yang cuba bertanya tentang isteri-isteri Nabi Ibrahim. Yang kita kenal ialah Sarah, yang kita kenal Hajar. Tetapi dalam Taurat, dalam Injil dibongkar rahsia. Ini masih dalam penelitian, ini masih dalam pengkajian yang amat berat dan amat besar, bahawa isteri yang ketiga yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim yang kita sebut sebagai Kentura. Pernah dengar nama ni? Kentura atau Koturah adalah keturunan daripada Maharaja Sargon. Bila kita tengok yang melatari tarikh-tarikh tadi adalah hampir tepat, hampir benar. Kalaulah isteri ketiga Nabi Ibrahim adalah daripada anak ataupun cucu Maharaja Sargon. Kerana Sargon memerintah bawah 2300 sebelum Masihi, dan tengok kepada pelataran tarikh lahir Namrus 2275 dan Ibrahim hidup zaman ni. Sama ada dia dapat satu lintasan zaman dengan anak Maharaja Sargon ataupun cucu Maharaja Sargon. Hak nombor 4 tu masih dipertikai isteri dia yang nama Hajun. Baik, biarlah di situ. Pernah dengar ke Kentura ni? Pernah dengar tak nama Kentura? Kentura ni kalau dalam sejarah pengkajian, dia ni dikatakan isteri yang ketiga dan yang melahirkan keturunan bangsa Jawi. Bangsa Jawi ini adalah keturunan Nabi Ibrahim dengan Kentura, tapi masih dalam pertikaian dan khilaf para pengkaji. Jadi kita ambillah sebagaimana yang Nabi pesan tentang Israiliyat, jangan tolak sepenuhnya, jangan percaya sepenuhnya, kita duduk tengah-tengah. Sebab Israiliyat ni kalau kita tolak pun tak jadi apa, kalau kita terima pun tak jadi apa. Sebab tu Nabi pesan jangan percaya, jangan tolak. Nabi pesan jangan tolak, takut dia memang benar-benar berlaku. Nabi pun tak berani bagi jaminan yang kalau satu-satu cerita tu takut benda tu berlaku betul, kita kata salah. Sebab benda-benda Israiliyat ni cerita-cerita yang dibawa oleh ulama-ulama Yahudi yang sebelum zaman kelahiran Nabi Muhammad. Yang ada zaman Nabi Ibrahim, yang ada zaman Nabi Musa, yang ada zaman Nabi tu, Nabi ni sampai Nabi Isa. Banyak riwayat-riwayat yang kita sebut dalam ilmu tafsir Quran, riwayat Israiliyat. Tapi pendekatan yang Rasulullah bagi pada sahabat, jangan percaya dan jangan tolak. Habab jangan tolak ni takut benda tu benar-benar berlaku, cuma berlaku penambahan dan pengurangan dalam fakta dan data sejarah.